Ke pertemuan kita malam ni terus kita nak lanjutkan perbincangan berkaitan dengan amalan yang ringkas, yang mudah. Dalam masa yang sama terlalu besar dan hebat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya tuan-tuan untuk ingat balik seperti yang saya dah sebutkan berkali-kali dalam kuliah kita. Kita ketinggalan dibandingkan dengan generasi Islam yang terdahulu. Dalam konteks ibadah ni tuan-tuan, kita ketinggalan dalam urusan yang pertama, iaitu mengejarkan amalan dan ibadah yang banyak seperti mereka. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah allazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, sidang tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut bersama kita pada saat ini, malaikat-malaikat yang mulia, dengan dipanjatkan setinggi puji-pujian alhamdulillah dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurniaan segala rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih dipanjangkan, alhamdulillah, masih direzekikan kepada kita. Termasuklah tuan-tuan, puan-puan sekalian, nikmat umur itu sendiri begitulah pantas dan juga cepatnya masa berlalu. Dalam keadaan kesibukan harian kita, tuan-tuan puan sekalian, sama ada kita sedar ataupun tidak, awal Muharram al-Hijrah yang baru saja diraikan, termasuklah hari Ashura, yang kita sambut dengan ibadah, dengan puasa sunat, dengan jamuan dan seumpamanya. Bulan Muharram itu sendiri, tuan-tuan puan sekalian, dah berlalu sebagai satu daripada bulan-bulan Islam, yang mana kita dah mula berada pada bulan yang kedua, iaitu bulan Safar. Maka mudah-mudahan tuan-tuan puan sekalian, apa yang dah berlalu ini, kita lah yang tahu adakah benar-benar ia dimanfaatkan dengan amalan, dengan ibadah yang sebanyak-banyaknya, atau sebaliknya, wal'iyazbillah, sekadar berlalu begitu sahaja. Tiada apa-apa pengisian yang diusahakan, ataupun lebih malang lagi, masa dan umur yang berlalu itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, wal'iyazbillah. Lalu pertemuan kita malam ni, tuan-tuan puan sekalian, dalam mengejarkan umur yang bermanfaat, marilah sama-sama kita penuhkan segala apa yang kita lakukan ini dengan pahala-pahala yang sebanyaknya. Termasuklah tuan-tuan puan sekalian, saya pesan kepada diri saya, juga semua muslimin muslimat yang hadir, jangan lupa untuk kita berniat iktikaf, bagi menjadikan duduk ini juga adalah duduk yang berpahala,
Selain daripada pahala dan ganjaran daripada Allah Ta'ala yang dah dihitung daripada seawal-awal bersiapnya kita tadi. Langkah-langkah kaki kita datang ke Masjid Al-Falah ini. Begitu juga dengan wuduk yang kita ambil, dengan solat sunat yang kita laksanakan. Termasuklah tuan-tuan dan sekalian, berada dalam majlis ilmu itu sendiri, yang hakikatnya ia adalah berpahala. Maka untuk duduknya kita ni tuan-tuan dan sekalian, kejarkan minimum 2 jenis pahala. Walaupun zahir duduk kita ni Masya Allah tak ada apa yang susahnya. Sambil menyandar, sambil rehat. Setiap bulan ada yang siap tertidur menunggukan isyak kita. Hakikatnya tuan-tuan minimum 2 jenis pahala jangan kita sia-siakan. Yang pertama, daripada majlis ilmu yang kita sedang berada ini. Dan yang keduanya pahala daripada kita niat iktikaf. Ya hakikatnya iktikaf itu sendiri adalah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekadar duduk, walaupun sekadar kita bersantai begini sahaja, tetaplah ada ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah muslimin muslimat rahmatullah. Maka pertemuan kita malam ni terus kita nak lanjutkan perbincangan berkaitan dengan amalan-amalan yang ringkas, yang mudah. Dalam masa yang sama terlalu besar dan hebat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutamanya tuan-tuan untuk ingat balik seperti yang saya dah sebutkan berkali-kali dalam kuliah kita. Kita ketinggalan dibandingkan dengan generasi Islam yang terdahulu. Dalam konteks ibadah ni tuan-tuan, kita ketinggalan dalam urusan yang pertama, iaitu mengejarkan amalan dan ibadah yang banyak seperti mereka. Ini kita akui tuan-tuan, saya yang bercakap di depan pun sama je. Kita dah tak ada kemampuan beribadah yang banyak seperti generasi terdahulu. Ni sekarang ni tuan-tuan, dalam pukul 8 ni, Allahu'alam agak-agaknya siapa berani angkat tangan. Kau daripada bangun tidur subuh tadi sampailah jam 8 malam ni dah lebih 50 rakaat solatnya. Campur semualah. Yang fardu sampai maghrib tadi, yang sunat qabliyah ba'diyah, campur duha, campur macam-macam kita buat. Agak-agak tuan berani angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, saya sampai 8 malam ni dah 65 rakaat dah. Itu nak kata dan hakikatnya satu hari berpuluh rakaat solat itu tak ada apa yang peliknya bagi generasi terdahulu. Tapi dalam macam sama untuk kita-kita yang dhaif, yang serba lemah ini, Allahu'alam tak tahulah ada ke tidak yang begitulah hebatnya solat yang didirikan. Kemungkinan besarnya lebih pada masalah kesihatan kita kan. Sakit lutut, sakit pinggang, semua sakit. Maka solat pun tak dapat nak dibuat dengan jumlah yang banyak. Dan inilah tuan-tuan zaman kita. Yang sebaliknya, kita berada pada zaman dalam keadaan umat Islam mempersoalkan pula ibadah generasi terdahulu. Yang itu banyak. Kalau baca komentar netizen tuan-tuan, Masya Allah, bila baca ibadah umat terdahulu, generasi terdahulu, bukan dia nak contohi. Ada dah netizen kita yang mempersoal. Ini ya ke ni sehari berpuluh ribu zikir, tak buat kerja lain ke? Betul ke macam mana boleh khatam Quran berkali-kali? Boleh tuan-tuan cari di internet kalau ada perbahasan berkaitan dengan ibadah generasi terdahulu yang luar biasa banyaknya. Kita bukan nak contohi, nak ambil semangat. Tapi dikritik dan dipersoalkan. Ya ke boleh sampai macam tu ibadahnya? Banyak sungguh. Ini tuan-tuan kita nak lihat. Kita mungkin terkeliru. Bahawasanya umur yang Allah pinjamkan ini, hakikatnya tuan-tuan kalau betul-betul kita beri tumpuan yang sebaiknya terhadap suatu perkara, hakikatnya tak mustahil pun. Ini satu contoh. Saya bentangkan tuan-tuan apa yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat, murid-murid kepada imam kita. Imam mazhab kita namanya ringkas je. Imam Muhammad bin Idris, ayahnya bin Idris. Dirinya nama Muhammad, iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Umur beliau tak panjang tuan-tuan. Kalau dibandingkan dengan sebahagian besar yang hadir ni, lebih berusia daripada beliau. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah. Dia tuan-tuan boleh congak sendiri. Ya, lahir 150, 204 dan meninggal lah.
Itu belum kira lagi tuan-tuan. Jarah umat terdahulu, ia dikira berdasarkan tahun hijrah. Tahun hijrah tuan-tuan, saya yakin kita ingat lagi, kita dah sebut itu, perkiraan dia lagi cepat. Sebab kalender hijrah ni, hari dia pendek, hari dia tak banyak. Maka dia punya kalender tu berjalan cepat. Justru kalau ikut cara kita kira umur tuan sekalian, Imam Syafi'i kalau ikut hijrah 54 tahun meninggal dunia, ikut kalender masjid kita tak sampai lah 54. Kerana kalender masjid kita lagi panjang, jalan dia lagi lambat. Dan ini umur yang kalau berlaku zaman kita, tuan-tuan puan, dikira sebagai umur yang muda. 54 kan, ramai kita masih fikir, kalau yang kerja dengan kerajaan fikir nak buat apa ni. Lepas habis kerja nanti, dia dapat duit pencen. Kalau yang swasta pun sama lah kan, dia fikir duit ni dapat, alhamdulillah berkepuk-kepuk duit. Itulah kata kan, zaman kita ini lebih memikirkan dunia, walaupun pada usia yang dah lewat pun. Tapi itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau menghadap Allah Ta'ala pada usia tersebut. Antara kehebatan daripada amalan beliau, terutama di bulan Ramadan, diriwayatkan sendiri oleh sahabat-sahabat, oleh murid-muridnya, beliau sangat suka dan gemar membaca Al-Quran, sehingga kemampuannya mengkhatamkan Al-Quran sebulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. 60 kali khatam, dan maksudnya sehari lebih kurang 2 kali khatam. Maksudnya apa? Kita kalau buat contoh mudah, sehari 2 kali khatam, cara mudahnya beliau akan mengkhatamkan Al-Quran sehari 60 juzuk. Diselesaikan sehari semalam 60 juzuk, tuan-tuan, Masya Allah. Memang kalau yang tak biasa, termenung lah kita kan, tak buat kerja lain ke. Ini keadaan yang hakikat, tuan sekalian, tidak mustahil. Kan ini realiti je. Mereka-mereka yang benar-benar menguasai hafazan Al-Quran, dia ada satu tahap. Tak kata zaman dulu, zaman sekarang pun ada. Tuan-tuan puan, kalau ada anak cucunya yang ditahfiz, ini terutama tahfiz yang tradisional. Saya tak pastilah tuan-tuan kalau tahfiz yang moden sekali dengan sekolah menengah ni. Tapi kalau tahfiz yang tradisional, ada yang kalau dah khatam Quran tu dia ambil pula tahap melancarkan sampai pakar, diistilahkan syahadah. Maka ada sebahagian tahfiz-tahfiz yang sijil yang diberi oleh sekolah tu 2. Yang pertama khatam. Khatam ni sekadar habis hafal je lah. Habis hafal tuan tak tentu lagi ingatnya. Kan? Macam kita lah kan. Macam-macam hafalnya, tapi hari ni hafal, malam dah lupa dah. Itulah kata kita ni punyalah tak kuat ingatannya. Maka selepas daripada habis hafal, nak bagi betul-betul lancar itu, kena tunggu pula lepas tu dapatkan sijil syahadah. Syahadah ni tuan-tuan macam-macam cara lah. Ada yang kena ulang 10 kali, ada yang kena ulang 8 kali. Ada yang ulangan lah hujung-hujung tu Quran pun tak boleh tengok. Itu tahap yang advance lah. Maknanya sebelum tasmih dengan ustaz pun tak boleh tengok Quran. Kau tak ingat ke nak melancar ke apa ke, kena minta tolong kawan. Tengokkan hafazan dia. Jadi tuan-tuan kalian, pada tahap ini, anak-anak kita yang sampai ke tahap mampu selesaikan syahadah. Itulah dia yang disebut sebagai cair tu. Cair ni maksudnya boleh baca bila-bila masa. Boleh tebuk ayat mana-mana pun. Dan untuk tahap ni lah tuan-tuan, dalam keadaan apa pun boleh dibacakan Quran. Maka tak mustahil kalau mampu dibaca dengan jumlah yang banyak untuk sehari. Imam Syafi'i rahimahullah itulah 60 juzuk bacaannya sehari semalam. Dia tak dapat nak dibandingkan dengan cara kita baca kan. Kalau biasa-biasa tuan yang tak hafal, memang tak dapat. Dengan mata tak nampaknya. Dengan orang kata Quran pun kena besar-besar kan. Macam dulang besarnya. Itu yang akhirnya kita pun tak faham macam mana tu saat. Sehari 60 juzuk tu tak buat kerja lain ke? Saya nak baca pun jenuh cek air mata. Itu menggambarkan kehebatan ulama terdahulu dalam ibadah dan amalan mereka. Baik, itu tuan-tuan puan sekalian. Satu yang tertinggal kepada kita ini dalam mengejarkan amalan yang banyak itu, satu daripadanya adalah amalan lisan. Kita dah tak mampu dah. Dalam ibadah solatnya beratus rakaat. Alangkah tak beratus rakaat pun lenguh lutut dah. Ramai dah lutut longgar dah kan. Itu juga tuan-tuan sekalian, kita dah tak ada kemampuan dengan ilmu yang terlalu ditekuni sungguh-sungguh. Seperti mana sebagai ulama yang satu kitab dibaca beratus kali. Kita biasa kan kalau ada pengajian di majlis surau, bila dah habis itu pakai tukar tajuk je.
Walhal kita dah habis ilmu tu kadang tak ingat pun. Ini tuan-tuan sekalian, ulama zaman dahulu bahkan mereka kerap mengulang ilmu dan kitab yang sama. Ada diriwayatkan sampai kitab yang sama diulang 400 kali. Kita habis khatam sekali pun tukar kitab lain lah. Pada kita dah belajar dah ni. Walaupun tak ingat apa lah kan. Pakai dah khatam tu okey lah. Ini kemampuan yang kita hilang. Maka satu-satu yang tinggal tuan-tuan usahakanlah. Yang kita akan mentangkan malam ini. Amalan-amalan mudah daripada lisan kita. Terutamanya dalam memanfaatkan umur kita ini tidaklah sia-sia dan berlalu begitu saja tanpa ada apa-apa pengisian dan bermakna. Kerana menjaga lisan, tuan-tuan, saya kongsikan beberapa pendapat ulama. Untuk orang awam. Orang awam yang maksudnya tak biasa ke masjid, tak biasa ke surau. Kalau kata bersolat pun biasa di rumah saja. Ni waktu ni pukul 8 ni mungkin tengah berada di kedai dan sebagainya. Maka menjaga lisan itu bagi orang kebanyakan adalah tidak bercakap benda-benda yang tak baik. Termasuk satu lagi zaman kita ni menulis lah kan. Kadang lidah tak cakap apa, memang senyap sunyi. Tapi dia punya tangan tu laju betul. Dia menulis, dia forward di WhatsApp tu laju sungguh. Macam 2-3 hari dan kebelakangan ni kan. Macam wartawan masing-masing. Ramai yang tiba-tiba jadi pakar penerbangan ni. Mungkin yang hadir dia pun sama kan. Ush, tiba-tiba banyak ilmu dia ada. Bercerita pasal kapal terbang. Dia laju kita menyampai. Maka tuan-tuan sekalian, usahakanlah satu daripada yang kita jaga itu adalah lisan. Termasuk jari jemari. Dalam masa yang sama untuk mereka yang tahapnya lebih lagi. Ini tahap kita lah mudah-mudahan. Malam minggu macam ni, sanggup tunggu di masjid. Walaupun saya yakin tuan-tuan semua kita ni ada urusan, ada hal, ada macam-macam. Kita punya masalah dan sebagainya. Tapi kita adakan masa untuk berada di rumah Allah di malam minggu seperti ini. Maka tahap kita tuan-tuan biarlah satu tingkat di atas. Iaitu menjaga lisan bukan mata-mata tidak bercakap benda yang tak baik. Tidak menulis perkara yang lara dan sia-sia berdosa. Tapi usahakanlah menjaga lisan pada tahap kita ini diisi lisan dan kekosongan itu dengan ibadah dan zikir. Dia kalau tahap orang biasa tak mengumpat tu pun, alhamdulillah dah. Saya Ustaz cakap benda tak elok ni saya tak suka. Tapi tahap kita tuan-tuan biar lebih pada itu lagi. Iaitu menjaga lisan bermaksud diisi lisan tersebut. Diisi kekosongan masa itu dengan perkara yang bermanfaat. Dia tidaklah sekadar tak berdosa. Dalam macam yang sama, lebih daripada orang lagi bila mana masa yang ada itu diisi dengan amalan dan ibadah. Baik itu tuan-tuan siapa yang ada dapat tasbih digital yang sekarang ni ikat di jari tu. Ataupun tuan-tuan ni ada di rumah kan. Itu antara cendera mata, cendera hati yang popular lah daripada Mekah. Dulu-dulu kan orang bagi tasbih. Dulu-dulu kan orang bagi unta mainan lah apalah. Sekarang ramai dah bagi tasbih digital tu. Tuan-tuan sekalian, kalau memang ada di rumah, kalau siapa dah guna, tahniah dia ucapkan. Kalau di kalangan tuan-tuan ada dalam masyarakat tak pernah guna, cubalah guna. Manfaatkan. Kerana hakikatnya ini satu daripada perkara yang kita akan terperanjat bila melihatkan zikir dan wirid. Terutama zikir yang mudah-mudah. Contoh macam zikir lepas solat tadi. Baik subhanallah, baik alhamdulillah, baik Allahu akbar. Itu zikir yang selalu ringan. Kalau betul-betul kita usahakan tuan-tuan sekalian disebut, diucap pada masa lapang kita. Termasuklah sekarang ni pun. Tak ada dosa pun tuan, sambil-sambil dengan kuliah ni pun zikirlah apa-apa. Jadi kalau sambil itu, tuan-tuan cuba menghitungnya. Kalau adalah alat tersebut kan, boleh kita kira tuan-tuan sekalian, kita akan terkejut bahawasanya mengejarkan zikir sebanyak 500 kali itu pun sebenarnya bukannya lama. Saya bulan daripada sini nak balik ke rumah pun boleh dapat 100 lebih. Dikarenakan benda itu tidaklah sukar hakikatnya. Ia benda yang tak perlu kepada tumpuan seperti mana sebahagian ibadah lain. Ibadah lain memang kena bagi tumpuan. Kalau kata buat sambil-sambil itu tak boleh. Tapi zikir tuan sekalian, ia balik ke atas kita aja. Yang sebenarnya nak dapatkan 1,000, 2,000, 5,000 pun tak susah mana pun. Cuma kita yang tak pernah mengusahakan, kita tak minat nak mengisi kekosongan masa. Pada kita menjaga lisan tu macam orang biasa je lah. Tidak mengumpat, tidak bercakap benda tak elok. Sedangkan
Sebaiknya menjaga lisan itu termasuk mengisi lisan itu dengan apa-apa zikir yang mendatangkan manfaat. Dan inilah akhirnya apa yang sampai kepada kita. Riwayat dan kisah luar biasanya ibadah jenazah terdahulu, termasuklah ingatan mereka kepada Allah Ta'ala. Zikir yang sangat banyak. Rupanya bila kita buat, dan tak ada susah mana pun. Nak dapat 1000 subhanallah ataupun sambil-sambil je. Ini perkara yang baik muslimin, baik muslimat. Kalau kita belum cuba, dan cubalah. Sekarang ni pun boleh cuba. Kalau ada apa-apa alat, sambil tu kira lah. Berapa minit diperlukan untuk 500 subhanallah contohnya. Berapa minit tadi diperlukan untuk alhamdulillah 1000 kali. Yang kemungkinannya kita lagi lama di meja makan tuan. Cakap tu terang lah. Saya bulan, kalau kita totalkan sehari kita dalam tandas sebagai contoh, lagi lama dalam tandas. Oi, rupanya aku dalam jaman sehari 3 jam. Ini tak mustahil dan kalau jenis orang yang lama benar dalam tandas, bersiap pun lama, maka akhirnya habis gitu je. Umur yang ada sepanjang hari ini, bila mana betul-betul tak dimanfaatkan sebaiknya. Dan apa yang insya-Allah kita akan lanjutkan malam ni tuan-tuan dan puan sekalian, satu daripada zikir ucapan terbaik itu adalah apa sahaja yang melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Terlalu mulia tuan-tuan dan puan. Bahkan kalau nak jadikan nama kepada seorang, salah satu adabnya, nama-nama Allah ni diletakkan abdun di hadapan. Cuma malangnya untuk kita sekarang ini, tahun 2023 tuan-tuan, saya yakin kalau ada yang hadir ni ada cucu, ada cicit, ada anak kecil, kita boleh kata atas nama yang dimulakan dengan abdun di depan ni antara nama yang dah pupus. Dah macam dinosaur dah. Boleh kata jarang sangat ditemui anak-anak cucu yang namanya abdun, baik di tadika, baik di sekolah rendah. Wah, dulu kan ramai yang hadir ni pun saya yakin ni. Saya yakin ramai yang hadir ni baik nama Abdul Karim, baik nama Datuk Haji Abdul apa-apa, Abdul Latif, Abdul Rahim, Abdul Rahman dan seumpamanya, itu nama yang biasa pada kita dulunya. Tapi sebaliknya mutakhir ini, Allah alam tak tahu mana silapnya. Di mana salah sekalian, dia seolah nama yang dah hilang daripada masyarakat. Sedangkan ia di antara nama-nama yang terbaik seperti yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Kan kita ke arah moden, termasuk nama kepada anak-anak, nama kepada cucu, Masya Allah moden semua. Walaupun tuan-tuan ada nama yang hebat-hebat tu kan, kalau tengok mukanya muka Melayu lah kan, confirm lah. Tak muka Jawa, muka Banjar lah kan. Ui, namanya dah macam kat Brazil nama. Boleh tengok nama, ui, dah macam kat England. Tengok muka orang Melayu. Tengok muka kan lah, muka kita kan, hidung ni tak adalah terpacak pun hidungnya. Yang penting nama jadi yang putih jadi Ustaz. Hidung tak terpacak tu apa nak buat kan, rezeki. Ini masalah tuan sekalian. Akhirnya satu daripada perkara terbaik ditinggalkan kepada kita itu mula diabaikan, iaitu memberikan nama-nama terbaik daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada nama Allah ini, ia sendiri diistilahkan sebagai Asmaul Husna di dalam Al-Quran. So kurang-kurangnya 2 tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan namanya itu, iaitu Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Asma' bermaksud nama-nama, ya? Al-Husna yang indah, yang elok. Satunya kata Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul du'allaha awi du'ur Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Itulah kata Allah dalam firman-Nya, mana saja kamu berdoa, maka bagi Allah itu ada nama-nama yang indah. Nama-nama yang sangat-sangat hebat. Dan satu lagi tuan-tuan, Allah ni aja apa kegunaannya? Ini boleh sampaikan tuan-tuan, boleh amalkan terus. Terutama yang hadir ni, kalau ada siapa-siapa yang mempunyai masalah besar, saya pun tak pastilah tuan-tuan, kalau ada yang hadir ni ada masalah kesihatan tengah tersepit, bisnes tengah lingkup, ada masalah keluarga dan sebagainya, Allah dah ajar kita. Satu daripada petua doa yang terbaik itu ialah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini ayat kedua. Ya, Allah tidak menyebutkan tentang Asma'ul Husna itu nama Allah yang indah, tapi Allah ajar kita apa fungsinya. Maka dalam doa-doa kita tuan-tuan, kalau ada apa-apa hajat, tak kata yang besar, yang kecil-kecil pun, selitkanlah, sebutkanlah Asma'ul Husna yang sesuai dengan hajat-hajat kita.
Kerana ini petua yang diajar sendiri oleh Allah Ta'ala. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kamu dengan menyebutkan nama-nama Allah yang indah itu. Lalu diuraikan oleh para ulama, menyebutkan nama Allah dalam doa kita, Asma'ul Husna itu, biarlah sesuai dengan hajat. Yang paling popular kan di kalangan kita, salah satunya murah rezeki lah. Murah rezeki tuan-tuan memang saya yakin baik di Al-Falah USJ ni, baik di kampung curug mana pun, memang itulah doa kita yang terpopular sekali lah kan. Kirim orang ke Mekah pun itulah. Selalunya tak panjang umur, murah rezeki. Kalau lain sikit pun terbalik je kan. Murah rezeki, panjang umur, sama lah tu. Pada kita memang itulah kan, yang paling besar sekali. Dan kan kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi ajar kita macam-macam benda yang patutnya diminta kepada Allah. Maka melibatkan rezeki, tuan-tuan, beberapa nama yang sangat baik untuk kita sebutkan dalam doa kita untuk menjadikan benar-benar lebih makbul dan mustajab. Allah ni ajar ni. Yang pertama dan paling popularnya Ar-Razzaq itu sendiri. Yang daripada perkataan itulah lahirnya nama Razak. Mulut kita ni longgar. Bila sebut perkataan Arab, akhirnya jadi sebutan Melayu. Maka Razak itu asalnya Ar-Razzaq. Maha pemberi rezeki. Sebutlah. Kalau memang kita ada bisnes yang besar, kalau kita tengah masalah kewangan, ada apa-apa masalah melibatkan finance dan seumpamanya, sebutlah Ya Allah, Ya Razzaq. Dan juga melibatkan rezeki, satu laginya Al-Fattah, yang maha pembuka. Juga dikaitkan dengan membuka pintu-pintu rezeki, membuka pintu-pintu rahmat. Ya Fattah, Ya Razzaq. Dan begitu juga tuan-tuan, untuk melibatkan apa saja yang lain, kita sebutkanlah nama-nama yang sesuai. Kerana pada akhirnya Asma'ul Husna ini ada fungsi-fungsi yang berbeza-beza. Dia tidaklah sesuai kita pukul rata semua. Kerana masing-masing ada peranannya, ada maksud-maksud yang berlainan. Kerana bahasa Arab ni terlalu halus. Dia punya beza dan sampai ke tahap, sampai bahasa kita pun tak dapat nak maksudkan yang lebih tepat. Saya kongsi dengan dua contoh. Yang cara zahirnya macam sama. Pertamanya Al-Afu. Al-Afu ni iaitu ejaannya Ain, Fa, Waw. Yang selalu kita doa lah. Allahumma innaka afuun, karimun, halimun, azimun, tuhibbul afwa. Satu lagi tuan-tuan, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ni lah nama kepada salah seorang VIP kita yang lama dah meninggal. Iaitu Abdul Ghaffar. Boleh kat mulut kita kan, gapa dia buatnya kan. Macam Razak tadi lah. Gapa tu asalnya Al-Ghaffar. Yang maha pengampun. Bila kita tengok dalam terjemahan bahasa kita, memang itulah pengampun. Dua-dua pengampun lah. Tapi Masya Allah, bahasa Arab dan bahasa Al-Quran terlalu halus. Maka pastinya, pada nama itu selain ejaannya lain, berbeza, mesti ada maksud berbeza. Kalau kita tak faham kan, kitanya ilmu itulah yang terlalu cetek. Nak mendalami hebatnya ilmu Allah Ta'ala. Saya kongsikan tuan-tuan, apa perbezaan antara Al-Ghaffar dan Al-Afu. Ini terutamanya doa malam Al-Qadar yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah. Kan popular. Di sini pun Masya Allah, 10 malam terakhir Ramadan, meriah dengan Qiyamul Lail. Itulah rezeki saya bertahun-tahun juga memimpin Qiyamul Lail di Masjid Al-Falah ini. 10 akhir Ramadan sebelum ni lah. Jadi untuk tahun yang baru ni tak ada. Jadi tuan-tuan, dalam Qiyamul Lail kita, itulah yang selalu kita akan baca, kita aminkan. Memang doa ni Nabi ni ajar pun. Beruntung kita kan Aisyah ada tolong tanya. Kalau dapatlah malam Al-Qadar itu, maka Aisyah tanya Nabi SAW, wahai Rasul, apa nak doa? Nabi ajar dan doa tu punya ringkas. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Fa'fu anni untuk kita seorang lah. Untuk ramai, untuk yang menjadi imam, maka sebut fa'fu anna. Itulah punya pendek. Waktu imam baca lagi panjang. Biasa kita dengar imam baca jadi afuun, karimun, halimun, azimun. Kita tambahlah. Yang Nabi ajar punya pendek. Maka ulama bahaskan, mengapa pengampunan itu Nabi menyebutkan perkataan afu. Walhal di sana ada satu lagi pengampun, iaitu Al-Ghaffar. Ghaffar ni lah tuan-tuan asal kepada perkataan ghafara dan istighfar.
Kan kita habis solat kan? Astaghfirullahalazim. Aku mohon keampunan daripada Allah Ta'ala yang Maha Agung. Maka terjemahan kita, itulah dia. Yang ini pun ampun, yang ini pun ampun. Dalam macam ramai ulama keluarkan perbezaannya. Masya Allah, tuan. Itu nak kata kerdilnya ilmu kita ni. Pada kita, kita borong semua sama kan. Pengampun semualah. Tapi dalam masyarakat pasti ada perbezaan, terutama untuk malah al-qadar istimewa. Nabi ajarkan minta al-afu kepada Allah Ta'ala. Maka ulama pemuraikan, ghafaran itu tuan-tuan yang melahirkan perkataan istighfar, astaghfirullah. Ghafaran ini secara umumnya bermaksud pengampunan yang berbentuk menutup. Iaitu dosa-dosa kita ni adalah keaiban. Ingat tuan-tuan, dosa-dosa itu keaiban. Maka bersyukur kita. Dosa dan aib kita itu tak dipapar ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita boleh jumpa malam ni tuan-tuan. Saya boleh duduk depan ni pun sama je kerana Allah menutup aib kita. Bayangkan apa jadi tentang kalau dosa tu terpampang di atas dahi. Dosa kita terpampang di dada ni Woi, tak keluar rumah dia banyak. Ceramah pun tak ada kot. Siapa tak ada aib? Nak kata kita tentang manusia biasa, memang semua ada aib. Semua ada dosa. Tak ada kuliah lah dia buatnya. Dia karenakan aib kita dipapar oleh Allah Ta'ala. Maka daripada keampunan itu, salah satu maksudnya keampunan yang bersifat menutup. Itulah asal kepada ghafara. Ghafara iaitu keampunan yang berbentuk hijab daripada Allah Ta'ala. Lalu tuan-tuan jangan lupa bersyukur. Salah satu daripada rahmat Allah kepada kita adalah ditutup aib kita, tak dipaparkan di hadapan orang, sampai boleh kita berjumpa lah malam ni. Sampai boleh tunjuk muka lah kita tuan-tuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan aib kita yang dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu tuan-tuan, orang yang betul-betul beriman, dia tak ada alasan nak menyombong dan riak sebenarnya. Orang yang betul-betul beriman, dia akan bersyukur betul. Aku nak riak apa? Nak menyombong apa? Alangkan dosa aku ni pun ditutup Allah SWT. Itu nak kata orang yang betul-betul ada iman, memang tak ada ruang untuk dia riak, menyombong. Kerana realitinya dia boleh jumpa orang ataupun kerana Allah tutup aib. Maka itu antara yang disyukuri sungguh-sungguh. Sampai menyebabkan tak terfikir untuk riak. Untuk menyombong dan sebagainya. Kerana keaiban kita itu dihijab Allah Ta'ala. Maka itulah kita mohon ketika menyebutkan astaghfirullahalazim. Keampunan yang bersifat menutup. Maka sebaliknya tuan-tuan, kenapa dia afu ini? Ain fawaw. Yang Nabi ajar istimewa untuk didoakan pada malam Al-Qadar. Dan hebat kita di Malaysia ni tuan-tuan, budaya kita. Di bulan Ramadan bagi contoh, tuan-tuan cuba ingat. Doa ni sebenarnya bila kita baca? Ini hebatnya ulama Melayu zaman dulu. Dah diaturkan dalam amalan kita di bulan Ramadan, tuan-tuan, puasan ataupun tidak. Sebenarnya doa malam Al-Qadar ni kita dah baca daripada malam pertama Ramadan. Puasa pun tak mula lagi. Inilah doa yang kita akan aminkan di selang-selang solat tarawih. Solat tarawih kan 4 rakaat ada doa. Inilah doa dia. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Malam pertama Ramadan. Puasa pun mula start. Kita dah baca doa malam Al-Qadar. Bayangkan tuan-tuan, yang kita doa amin di bulan Ramadan tu kalau baca kan. Selalunya kalau di Malaysia ni memang akan baca lah 4 rakaat baca doa, 4 rakaat baca doa. Salah satu doa yang dibaca tu doa malam Al-Qadar. Maknanya ulama kita dah menyusun awal-awal Ramadan. Kalau kata tak ada rezeki pula malam Al-Qadar tu dapat. Mungkin pendek umur, mungkin kita ni pun tak tahu kan bila malam Al-Qadar tu. Maka ulama dah ikhtiarkan, mudah-mudahan sekurang-kurangnya dapatlah juga keampunan itu bila mana ia dah dibaca seawal-awal Ramadan lagi. Dan Masya Allah, entah sekarang ni dia dibaca bila-bila masa. Boleh jadi lepas isyak lagi pun imam akan baca doa yang sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu asalnya doa khusus dibaca pada malam Al-Qadar kalau dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Maka apa keadaan al-afu ini? Lalu diuraikan oleh para ulama. Al-afu ni tuan-tuan, tahap keampunan tu up lagi. Dia keampunan yang tahapnya lebih hebat lagi daripada ghafara. Kerana al-afu bermaksud dosa yang dipadam.
Dosa-dosa yang dihabiskan oleh Allah Ta'ala ditutup semua, tak ada. Kalau hutang ni macam wakar buku hutang tu, write off, habis. Maka afu dia bermaksud dosa-dosa yang memang betul-betul dihapuskan Allah Subhanahu Ta'ala, dalam buku catatan pun tak ada. Dia bukan semata-mata ditutup, dihijab, yang nanti dekat akhirat dikira juga. Tapi afu ni maksud betul-betul keampunan yang maksudnya dekat akhirat pun tak ada dah. Pakai habis. Dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah antara rahsia yang dibahaskan oleh para ulama. Apakah maksud di sebalik afu yang Nabi ajarkan doa ini untuk dibaca pada malam Al-Qadar, yang sekarang ni Masya Allah kita akan baca bila-bila masuk. Tuan-tuan puan nak baca sekarang pun sangat baik. Sambil-sambil menantikan kuliah kita selesai, maka sebutkanlah apa-apa zikir dan ucapan di lisan kita. Ini dua tuan-tuan ni kita sebenarnya bincang tentang Asma'ul Husna tadi. Yang hakikatnya sampai 99 nama Allah tu pasti ada maksud-maksud yang istimewa. Walaupun pada terjemahan kita lebih kurang je. Ini pengampun, yang ni pengampun juga. Yang ni maha tahu juga. Maha tahu pun sama kan. Ada yang pertama maha tahu tu alim. Alim ni yang kita gelar orang alim tu. Engkau ni alim sangat lah engkau ni. Ataupun kita kata tu tak, itu orang alim tu. Itulah alim. Maksudnya maha tahu. Satu lagi tuan-tuan, kalau terjemahan kita lebih kurang juga maha tahu. Tapi disebutkan lafaz khabir. Khabir lain tuan-tuan, dia bukan sekadar maha tahu. Khabir ni maksudnya tahu yang sangat mendalam. Tahu yang sangat-sangat halus. Sebaliknya alim ni maksudnya tahu yang meluas. Contoh macam kita malam ni kan. Alim contoh tuan-tuan sesama tuan-tuan yang memang ahli karyah ni tahu nama masing-masing. Tahu panggilan, duduk lorong mana, rumah nombor berapa. Tahu kalau kata adik mana adik-beradik, itu alim lah, tahu yang meluas. Bila jumpa kan dari jauh, Assalamualaikum, Haji, sihat ke tidak, gitulah. Balik tuan-tuan, khabir itu adalah tahu yang mendalam. Maka inilah yang tak ada di kalangan kita ni. Tuan-tuan boleh bertegur, boleh berborak kan. Tapi kita tak tahu. Tiada lamanya macam mana sahabat tu, kesihatan dia. Dia datang tadi dah makan ke belum? Entah ada yang perut dah menyanyi tu kan. Datang dia teropor nak makan dah. Ni sama kita kan, kita tak tahu di rumah tu ada tetamu ke tidak. Ustaz, mana dah saya tahu Ustaz? Dia tu rumah dia, saya rumah saya. Itulah contoh tu. Kalau khabir yang Allah Ta'ala, hakikatnya Allah tu maha tahu. Sehalus-halusnya setiap satu daripada kita. Ia digambarkan dengan gugurnya daun pun Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Gugur daun tuan-tuan. Saya yakin semua kalau muslimin ni mesti ada menanam di rumah kan? Tuan-tuan bila menanam apa-apa, paling-paling pun kita ambil tahu dia punya hasil je. Bila buah, bila bunga, okey ke tidak, baka apa. Macam sekarang saya pun tak tahu kenapa musim durian untuk kali ni punyalah lama. Sampai jenuh makan durian ni banyak. Itu nak kata tak apa kena kan musim durian kita kali ni Masya Allah lama sungguh. Saya rasa dah lebih 3 bulan lah. Itu nak kata dan kita kalau menanam, kita ambil tahu dia punya hasil lah. Dalam macam yang sama, tak ada di kalangan kita daripada pokok yang kita tanam tu sampai kita ambil tahu daun boleh gugur. Yang ni Insya Allah ni besok lusa kuning lah daun ni. Wih, daun kuning pun dia ambil tahu. Ni daun ni insya-Allah lagi seminggu dia gugur lah. Tak ada tuan-tuan Kita takkan sampai ke tahap tu tanam pokok kira pula berapa daun. Tanam pokok sampai ke tahap kita ambil tahu pula bila kuning dia. Kalau ada tuan-tuan yang sampai tahap tu confirm. Orang pun lari lah dibuatnya kan. Haji ni macam je, tanam sudah lah. Janganlah sampai tahap daun dia berapa, daun dia bila kuning pun ambil tahu. Itu dah orang kata dah lain macam sangat lah tu. Itu pada kita dan menanam ni maksudnya kita nak hasilnya. Ini pokok apa, ini buah apa, bila keluar. Daun tu pergi agak dia lah. Tak ada hal kita nak ambil tahu sudah daun. Tapi digambarkan khabirnya Allah. Sehingga gugurnya daun itu pun dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bagi contoh tuan-tuan. Maka bila kita sebutkan Asma'ul Husna, ia juga sekaligus adalah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pun satu hal tuan-tuan. Nak faham benda ni benda yang sangat besar.
Maknanya Allah tu 99 namanya, 99 sifatnya. Adapun kita tak nak kata benda ni berat ke tidak, membayangkan nama kita masing-masing. Saya sendiri pun, saya walaupun dah 40 dah, tapi zaman saya pun dah ada trend nama tu jadi panjang. Nama saya 3 perkataan, Muhammad Anwar Arif. Mana tuan, kalau betul-betul macam Allah tu nama adalah sifat, ia benda yang kena kita zahirkan setiap masa. Contoh tuan, kalau ada yang hadir ni namanya Baharudin. Apa tu Baharudin tu? Lautan agama tuan-tuan. Tuan badan tak, ya tidak lautan agama kan. Tapi itulah nama saya Ustaz, apa nak buat? Takkan nak tukar pula. Ni kalau ada yang hadir ni namanya Qamaruddin. Maksudnya apa tu? Bulan purnama bagi agama. Tuan badannya tak tahu lah kan, tak, ya tidak Qamaruddinnya. Tapi itulah namanya. Memaksud, itulah hebatnya Allah Ta'ala. Namanya itu sekaligus sifat bagi Allah. Kita tuan-tuan, nama yang satu pun tak terbawa. Kadang ada yang tak tahu sampai sudah pun nama apa. Maksud nama kita nak membawa itu pun satu hal lagi lah. Ini menggambarkan apa yang kita sebutkan, apa yang kita zikirkan itu hakikatnya adalah keadaan-keadaan terhebat yang merujuk kepada hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita tuan, paling-paling pun orang kata biar tahulah apa maksud nama kita. Sekaligus untuk kita sedar, nama-nama kita itu sebenarnya membawa pengertian-pengertian yang hebat, yang sekaligus itulah sebaiknya sifat kita. Kan kalau kata ke mana-mana pun jangan lupa tu nama kita apa, jangan lupa kita ni umat Nabi SAW. Biar paling-paling kita malu, malu dengan diri kita, malu dengan apa yang kita bawa untuk kita muliakan, terutama melibatkan agama Islam. Yang kita berlaluan pada azan. Muslimin, muslimat, tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi kita lanjutkan dalam memanfaatkan umur, usia dan kelapangan masa yang kita ada. Tuan-tuan sekalian, salah satu jenengan sibukkanlah diri kita dengan apa-apa ucapan ataupun zikir-zikir, lafaz-lafaz yang baik. Kerana hakikatnya kita ketinggalan dibandingkan dengan generasi terdahulu yang banyaknya ibadah mereka, banyaknya solat, banyaknya sedekah infak mereka. Maka kejarkanlah tuan-tuan dengan zikir dan juga amalan lisan yang banyak. Kan inilah perkara yang sangat mudah dan ringan hakikatnya. Muslimin muslimat sekalian, maka yang kita betangkan tadi tentang besar dan hebatnya Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala. Ia sekaligus sifat bagi Allah. Nak gambarkan tuan-tuan, benda ni berat tak berat. Alangkan kita yang namanya sekadar 1 perkataan, 2 perkataan, 3 perkataan, Masya Allah. Kadang nak bawa itu pun ramai yang tak mampu. Dulu-dulu tuan sampai ada budaya. Saya pun tak pasti sekarang tu budaya ni ada lagi ke tidak. Dulu tuan-tuan kalau di kampung sampai ada budaya, nama budak tu ditukar. Bukan ditukar di IC, tapi ditukar pada panggilan. Ini tradisi yang saya ni pun bila dah berkahwin baru perasan. Terutama belah-belah rumah tu dia ada saudara mara yang nama IC lain, panggil lain. Ni mungkin tuan-tuan apa pun ada budaya tersebut. Dulu orang kampung gitu. Mungkin kerana sakit, mungkin kerana adalah apa-apa masalah ketika kecil, budak tu dipanggil dengan nama lain. Bila dah berkenalan, tengok dalam IC lah, nama dia dalam IC lain, panggil lain. Ini dulu sampai ada budaya tu, ditukar nama. Katanya nama berat. Katanya nama tu payah nak bawa. Hakikat tuan-tuan sekalian, itulah nama Allah 99. Kesemuanya adalah sifat bagi Allah. Menyempurnakan hakikat Allah SWT dengan sifat-sifatnya. Kemudian terakhir tuan-tuan, insyaAllah nanti kita akan sambung. Daripada nama-nama Allah itu, maka ada pula daripadanya yang bersifat Al-A'zam. Asma'ul Husna itu pun dah hebat dah. Ada pula di sana, diuraikan dari hadis-hadis Nabi SAW, nama Allah yang digelarkan Al-A'zam. Apa terjemahan tuan? Azam ni daripada perkataan azim. Azim tu ni maksudnya agung lah. Bila kita habis baca Quran kan kita sebut apa? Sadaqallahul azim. Azim tu maksudnya agung. Benarlah firman Allah yang maha agung, yang maha hebat. Perkataan azim tu tidak agung. Azam tu pula maksudnya terpaling agung. Bahasa Arab kan kalau ada perkataan yang ditambah alif ke depan, ia bermaksud lebih. Sama macam azan kita baru dengar tadi.
Awal-awal dan azan kita dengar tadi ada perkataan akbar, Allahu akbar. Itu acuan yang sama tu. Azam, akbar, ataupun satu lagi yang popular di kalangan kita orang Melayu, afdal. Itu ditambah alif ke depan. Maksudnya apa? Maksudnya nak melebihkan. Maka azan tadi tuan maksudnya Allah yang terpaling besar, maha besar. Azim tu ni dah agung, azam yang terpaling agung. Dan Nabi ada menyebutkan dalam hadis-hadis sahih, nama-nama Allah itu ada pula daripadanya yang tersangat agung. Sampai Nabi sebut, bahkan siapa yang berdoa dengan menyebut nama Allah yang teragung itu, pasti akan mustajab. Sebut Asmaul Husna saja dan itu pun dah mustajab lah. Menyebutkan nama Allah yang teragung tu pula Nabi jamin confirm. Pasti akan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama-nama teragung tuan sekalian, Nabi punyalah nama membayangkan dia punya besar tu. Sampaikan Nabi sebut dalam hadis, hanya dengan clue dan hanya dengan bayangan saja. Banyak hadis Nabi tak sebut pun betul-betul apa perkataan dia. Dia terlalu agung dan hebat. Maka Nabi hurai dalam hadis, dengan menyebutkan bayangan-bayangan dan clue saja, tak disebutkan detail secara jelas. Sampai sahabat kena cari sendiri. Ulama kena cari apa benda lah pula nama Allah teragung ni. Sebab Nabi bayang-bayang aja. Ini insyaAllah tuan-tuan sekalian, kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang dalam manfaatkan dhaif dan lemahnya kita ini, iaitu memaksimumkan amalan lisan, memaksimumkan lidah dan juga zikir-zikir yang mudah supaya tidaklah ada daripada umur kita yang sia-sia. Yang akhir di akhirat nanti barulah nak menyesal. Mengapalah banyak kosong, tak ada apa pahala yang aku usahakan. Walhal tak nak dapat pahala bukan kena berpeluh-peluh pun. Nak dapat pahala sekurang-kurang hanya dengan zikir di lisan, itu je. Maka inilah apa yang dapat kita kongsikan malam ini, insyaAllah. Kita akan lanjutkan pula pada pertemuan yang akan datang. Ada pula di sana nama Allah yang hebat-hebat itu, sifatnya yang terpaling agung pula, digelar sebagai Azam. Maka inilah perkongsiannya, mudah-mudahan dapat diambil manfaat dan diamalkan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.